Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazrah binti Jamaluddin di bawah penyeliaan Dr. Kamal bin Syafi'i dari Fakulti Pembangunan Manusia Jabatan Pendidikan Khas Universiti Pendidikan Sultan Idris akan membentangkan tajuk kajian meneroka elemen kesediaan interaksi sosial guru perdana dalam pengajaran ke atas murid berkeperluan pendidikan khas, satu kajian kes. Sebagai pendahuluan, Kementerian Pendidikan Malaysia komited meningkatkan bilangan murid berkeperluan pendidikan khas dalam program pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merujuk kepada pendidikan bersifat menyeluruh iaitu holistik, Isyamuddin et al. 2020. Matlamat program pendidikan inklusif dijalankan bagi meningkatkan penyertaan dan memberi peluang kepada murid berkeperluan pendidikan khas untuk mengikuti program akademik dan bukan akademik bersama-sama murid tipikal di arus perdana. Deklarasi Salamanca menyatakan semua murid berkeperluan pendidikan khas MBPK berhak mendapat akses pendidikan sama rata seperti murid tipikal dalam bilik darjah yang sama tanpa diskriminasi. UNESCO 1994. Kejayaan inklusif sebenarnya terletak pada amalan sosial dalam organisasi sama ada memberi atau menghalang peluang ahli organisasi mencapai objektif yang diinginkan. Muhammad Hayat 2021. Pernyataan masalah bagi kajian ini melihat kepada kesediaan guru di mana terdapat guru tidak bersedia berinteraksi dengan murid berkeperluan khas secara optimal. Nurbagan Betova et al. 2020 yang mana ia melibatkan aspek seperti pengetahuan, sikap dan persepsi guru. Pengetahuan guru adalah rendah dan memerlukan latihan. Khalil et al. 2020, manakala sikap guru dilihat apabila guru menyatakan bahawa murid berkeperluan pendidikan khas patut berada di sekolah khas, bukan tanggungjawab guru perdana. Kajian oleh Hashim dan Wan Muhammad 2020. Dan diikuti oleh persepsi guru perdana itu sendiri, di mana pendidikan inklusif dilihat daripada perspektif negatif guru. Kajian oleh Woodcock and Wilson 2019, yang mana kesemua ini melibatkan 4 elemen yang terdapat dalam interaksi sosial guru perdana iaitu sokongan emosi, pengurusan bilik darjah, sokongan instruksional dan juga sokongan emosi. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meneroka amalan terbaik dalam persediaan, perancangan dan pelaksanaan interaksi sosial guru perdana dalam pendidikan inklusif dan rasionalnya. Objektif kajian ini adalah untuk meneroka kesediaan interaksi sosial guru perdana dalam pendidikan inklusif di sekolah menengah. Manakala persoalan bagi kajian ini adalah bagaimana kesediaan interaksi sosial guru perdana dalam pendidikan inklusif di sekolah menengah. Berikut adalah kerangka konseptual yang melibatkan tema kesediaan guru perdana yang melibatkan 4 aspek iaitu sokongan emosi, pengurusan bilik darjah, sokongan instruksional dan sokongan sosial, di mana model interaksi pengajaran HEMRA 2013 telah diguna pakai dalam kajian ini bagi melihat peningkatan keberkesanan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah menengah. Batasan kajian ini meliputi fokus kajian di mana pengkaji hanya melibatkan input iaitu amalan interaksi sosial guru. Yang kedua, sampel kajian. Pengkaji memilih sampel menggunakan teknik persampelan bertujuan iaitu guru arus perdana yang memiliki sifat yang homogen. Yang ketiga, lokasi kajian terletak di Selangor. Yang keempat, jenis sekolah. Pengkaji memilih sekolah menengah harian. Dan yang kelima, reka bentuk kajian yang dipilih oleh pengkaji adalah kajian kualitatif iaitu kajian kes. Kepentingan kajian ini adalah untuk manfaat murid berkeperluan pendidikan khas di mana dapat meningkatkan interaksi sosial secara dua hala mereka di arus perdana. Kepentingan kajian ke atas guru perdana di mana garis panduan interaksi sosial guru perdana dalam pendidikan inklusif dapat diwujudkan.
Kepentingan kajian ketiga iaitu kepada PPD, amalan interaksi sosial berkualiti dijadikan panduan dalam rangka komuniti pembelajaran profesional KPP, bengkel atau kursus dan mencari JU Pendidikan Inklusif Sekolah Menengah, Jabatan Pelajaran Negeri Selangor dalam usaha membangunkan modul-modul yang bersesuaian dalam pengajaran di kelas arus perdana, dan seterusnya bahagian pendidikan khas KPM, keperluan latihan kemahiran interaksi sosial pendidikan inklusif kepada guru perdana khasnya. Berikut adalah sorotan kajian lepas tentang amalan interaksi sosial guru perdana dalam pendidikan inklusif yang dimulakan dengan kajian oleh Wurzlager et al. 2020, mendapati pendidikan inklusif memberi peluang kepada murid berkeperluan pendidikan khas membentuk emosi sosial yang memberi kesan ke atas kehidupan remaja mereka. Seterusnya, kajian Muhammad Noor 2021 mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berlaku melalui interaksi sosial. Kajian yang seterusnya oleh Hamrer et al. 2013 mendapati bahawa kemampuan guru dalam membangunkan interaksi positif dengan murid dan menyediakan pengajaran yang sama ke atas murid berkeperluan pendidikan khas berpandukan kurikulum. Kajian oleh Mainorova et al. 2021 mendapati kesediaan guru ke atas kefahaman, sikap dan refleksi ke atas pendidikan inklusif. Kajian oleh Ali dan Nasri 2021 mencadangkan keberkesanan peranan guru dipengaruhi oleh pelbagai dimensi cabaran dalam melaksanakan tanggungjawab hakiki dalam profesional keguruan, khasnya bagi guru perdana yang terlibat dalam pendidikan inklusif. Dan kajian oleh Mazmi Ma'ruf dan Nur Syahira Jalaluddin 2019 mencadangkan strategi pedagogi telah digunakan untuk meningkatkan potensi MBPK dalam pembelajaran di bilik darjah arus perdana. Kajian ini turut melibatkan teori pembelajaran kognitif Piaget 1896 yang digunakan sebagai teori sekunder, di mana dalam teori ini semua manusia mengalami interaksi di antara pembangunan dalaman dan pengalaman dengan dunia yang mewujudkan perubahan dalam kehidupan. Palvel dan Piaget 1963, di mana terdapat 4 elemen penting dalam teori pembelajaran kognitif Piaget, iaitu sensori motor, praoperasi, intuitif dan operasi konkret. Kohler 2008. Kajian ini turut mengambil model interaksi pengajaran Hamrer et al. 2013 sebagai rujukan, di mana model ini mempersembahkan 3 domen interaksi sosial guru dan murid, iaitu yang pertama, sokongan emosi yang melibatkan elemen iklim positif, iklim negatif, penghargaan ke atas murid dan kawalan. Aspek yang kedua, pengurusan bilik darjah yang melibatkan elemen pengurusan tingkah laku murid, produktiviti, format pembelajaran instruksional dan gangguan bilik darjah. Aspek yang ketiga adalah sokongan instruksional yang melibatkan elemen konsep perkembangan, iaitu kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, kualiti maklum balas melalui penilaian sumatif, model bahasa sama ada individu, kecil dan kumpulan besar, dan kepelbagaian strategi instruksional yang digunakan oleh guru semasa pengajaran di dalam bilik darjah. Reka bentuk kajian kes. Pengkaji perlu mengenal pasti kes, iaitu kes yang dipilih adalah interaksi sosial guru perdana dalam pengajaran kelas inklusif di sekolah menengah sebagai kes tunggal, single case study. Pengkaji turut memilih reka bentuk dan kaedah pengumpulan data, di mana sebelum itu pengkaji telah menjalankan kajian rintis ke atas kes. Setelah itu, pengkaji memurnikan protokol temu bual hasil daripada kajian rintis yang dijalankan sebelum pengkaji menjalankan
kajian sebenar ke atas kes yang telah dikenal pasti menggunakan protokol temu bual yang telah ditambah baik. Antara 3 instrumen penting yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian adalah protokol temu bual, senarai semak pemerhatian dan catatan lapangan, serta dokumen-dokumen untuk dianalisis. Kesemua data-data yang diperoleh dari temu bual, pemerhatian dan penganalisisan dokumen akan dibuat perbandingan secara tekal melalui transkripsi, mengkod dan menganalisis dokumen. Seterusnya, pengkaji akan menghasilkan penulisan dan membuat kesimpulan bagi mendapatkan hasil kajian. Ghazali Darussalam dan Sufian Hussein 2021 dan Yin 2014. Berikut adalah pola taburan kesediaan interaksi sosial guru perdana dalam pengajaran inklusif yang melibatkan tema sokongan emosi, pengurusan bilik darjah, sokongan instruksional, sokongan sosial yang melibatkan 10 orang peserta kajian. Manakala subtema bagi setiap tema turut dijelaskan dalam jadual taburan kategori kesediaan interaksi sosial guru perdana dalam pengajaran inklusif. Berikut adalah dapatan kajian bagi persoalan kajian iaitu kesediaan interaksi sosial guru perdana dalam pengajaran inklusif di sekolah menengah yang melibatkan aspek sokongan emosi, pengurusan bilik darjah, sokongan instruksional dan sokongan sosial. Bagi sokongan emosi, elemen-elemen yang telah dikenal pasti adalah melibatkan perasaan guru, interaksi sosial guru perdana, kaedah sokongan dan sensitiviti guru perdana. Manakala bagi aspek pengurusan bilik darjah, ia melibatkan 4 elemen iaitu persediaan pengajaran, contoh persediaan pengajaran, pengurusan tingkah laku murid dan realiti pelaksanaan. Aspek yang ketiga adalah sokongan instruksional yang melibatkan elemen pembezaan murid, elemen peranan guru, elemen penilaian pengajaran guru, elemen kefahaman guru, elemen bentuk sokongan pengajaran, elemen kaedah penyampaian. Manakala aspek sokongan sosial meliputi 2 elemen iaitu elemen murid tipikal dan elemen pentadbir. Berikut adalah penjelasan ringkas ke atas dapatan kajian yang menjawab kepada persoalan kajian bagaimanakah kesediaan interaksi sosial guru perdana dalam pendidikan inklusif di sekolah menengah. Aspek sokongan sosial menerusi elemen perasaan guru, amalan interaksi guru, kaedah sokongan yang digunakan dan sensitiviti guru mempengaruhi kesediaan guru perdana mengajar murid berkeperluan pendidikan khas MBPK di arus perdana. Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru perlu memiliki perasaan positif agar kesediaan pengajaran lebih baik. Bagi aspek pengurusan bilik darjah melibatkan elemen seperti persediaan pengajaran guru, contoh persediaan pengajaran guru, pengurusan tingkah laku murid dan realiti pelaksanaan pendidikan inklusif di arus perdana mendapati elemen pengurusan tingkah laku murid dan realiti pelaksanaan pendidikan inklusif perlu diberi perhatian. Bagi aspek sokongan interaksi sosial, menemukan elemen seperti pembezaan murid, peranan guru, penilaian pengajaran guru, kefahaman guru, bentuk sokongan pengajaran dan kaedah penyampaian membantu guru untuk lebih bersedia mengajar MBPK di arus perdana. Aspek terakhir ialah guru memerlukan sokongan sosial khususnya dari murid tipikal dan pentadbir agar mereka lebih yakin dan bersedia mengajar murid berkeperluan khas di kelas inklusif. Dalam kajian ini, pengkaji turut mematuhi etika kajian, menerusi prosedur etika kajian, kod etika,
mematuhi prinsip etika, mengenal pasti isu-isu etika dan melaksanakan amalan etika dalam menjalankan kajian. Darussalam Ghazali dan Hussein Sufyan 2021 dan Silverman D dan Marwasti A 2008. Sebagai kesimpulan, kesediaan guru perdana dalam pengajaran murid berkeperluan khas di kelas arus perdana di sekolah menengah memberi peluang dan hak sama rata serta peluang berkolaborasi di antara guru perdana dan juga guru pendidikan inklusif, guru PPKI, yang mana dapat mewujudkan amalan positif secara dua hala bagi meningkatkan prestasi guru, khususnya murid berkeperluan khas, dan seterusnya meningkatkan prestasi sekolah itu sendiri. Berikut adalah senarai rujukan yang digunakan dalam kajian ini.